Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita cuba untuk menjawab beberapa soalan berkenaan dengan Francis turbine. Kita pergi kepada soalan yang pertama. A nozzle for a Pelton wheel has pressure of 950 kilopascal with CV equal to 0.95. Wheel diameter is 3 meter with 4 jets. This turbine required to produce 6 megawatt power. Bucket degree is 165 and VR2 is equal to 0.9 VR1. Overall efficiency is 85% and hydraulic efficiency is 93%. Determine the speed ratio, the wheel speed in RPM, the flow rate, the jet diameter, means the nozzle diameter and the maximum hydraulic efficiency. Okey, kita pergi untuk melihat menyelesaikan masalah. Pertama, apa yang pelajar perlu buat ialah saya harap pelajar dapat melukis velocity triangle. Kerana ini paling penting di dalam penyelesaian masalah pump and turbine. Okey, soalan pertama adalah speed ratio. So, speed ratio yang dimaksudkan di sini ialah ratio di antara U dan V dan V jet. Kenapa ia penting di dalam Pelton wheel? Kerana seperti yang telah kita buktikan sebelum ini, kita boleh mengira nilai V iaitu sama dengan iaitu speed ratio, dan sekiranya kita dapat ia 0.5, tak mungkin awak akan dapat lebih besar lah. Kalau lebih besar dia akan jadi plate. Okay. So kerana ia tidak wujud di dalam graf. Okay, sekiranya kita mendapat nilai ratio yang lebih tinggi daripada 0.5, sebenarnya ia adalah kita kata tidak mungkin lah, dia akan impossible. Okay, dan kalau kita dapat 0.5, maksudnya itu adalah terlalu efisien. Okay, dan kita secara realitinya ia adalah sekitar 0.48 atau 49. So jadi bagaimana untuk kita mengira speed ratio di sini? Kita perlu mengira, kita perlu mencari U dan kita perlu mencari V jet. Okay, sekarang ni kita mencari V jet mungkin lebih mudah. Kerana apa? V jet adalah reflect kepada air yang menghentam blade. Oleh itu, kita tahu bahawa rumus untuk V jet ialah CV square root 2GH. Diberi dalam soalan CV adalah 0.95. Oleh itu, kita perlu mengira apakah ketinggian H ataupun ketinggian yang perlu kita masukkan di dalam equation. Tetapi kita perlu faham bahawa ketinggian tersebut mestilah ketinggian air ketika ia menghentam blade ataupun ketika ia menghentam bucket. So, bagaimana kita ingin tahu? Diberi dalam soalan bahawa okay, Pelton wheel has pressure of 950 kilopascal. So maksud pressure ini maksudnya a nozzle for a Pelton wheel has pressure. So jadi saya harap pelajar dapat faham pressure tersebut ialah pressure yang disebabkan oleh pressure pada nozzle. Okay, bukan pressure di dalam blade dan sebagainya. Kerana apa? Pada blade ia adalah atmospheric pressure. So jadi kita boleh menggunakan nilai pressure di sini untuk menyelesaikan masalah dengan cara kita boleh mengira nilai head dengan menggunakan rumus H sama dengan P over rho G. So yang ini saya rasa pelajar pun mudah faham. Pressure sama juga dengan rho G dan H. Okey. So jadi kita masukkan nilai, kita dapat head adalah 96.84. So kita masukkan dalam equation, kita boleh dapat ia sekitar 41.41 meter per second. Okay, itu adalah had laju jet di sini. Kemudian kita perlu mengira apakah had laju U ataupun had laju wheel yang berputar di dalam sistem ini. Okay, kita boleh melihat di dalam equation di sini kita ada overall efficiency dan kita ada hydraulic efficiency. Selalunya kalau efficiency diberi dalam soalan, kemungkinan besar kita menggunakan rumus efficiency untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu di dalam soalan ini kita tahu bahawa hydraulic efficiency boleh dikira sebagai rumus ini.
Oleh itu, kita masukkan semua nilai, kita boleh mendapat nilai U di sini. So, setelah kita kira, kita dapati bahawa nilai U mempunyai dua nilai kerana rumus yang kita dapat di sini adalah kuadratik. Setelah kita mengira, kita dapati bahawa nilai U boleh 22 meter per second dan boleh 19 meter per second. So, yang mana satu kita nak ambil kerana kedua-duanya adalah positif. Kita cuba dengan mencari nilai ratio. Kita dapati bahawa untuk 22 meter per second, nilai ratio adalah 0.53 dan untuk 19 meter per second, nilai rasionya adalah 0.46. Oleh itu, nilai U sama dengan 19.247 meter per second dipilih kerana ia menghasilkan nilai speed ratio yang lebih realistik. Okey, so seterusnya kita boleh mengira wheel speed atau di dalam RPM. Kita menggunakan rumus ini, U sama dengan pi dn/60. Kita boleh mengira nilai N sama dengan 123 RPM. Kemudian kita boleh mengira flow rate. Okey, di sini saya ingatkan bahawa memang rumus VF ada rumus flow rate, Q over K pi dB. Tetapi kita perlu ingat di dalam Pelton wheel, rumus ini kita tidak gunakan kerana kita sebenarnya tidak tahu apakah cross-sectional air yang turun ataupun yang keluar daripada Pelton wheel. Ia terlalu sukar untuk kita cari. Jadi apa yang kita boleh buat, selalunya kita cuba manipulate daripada rumus efficiency. So kita ada overall efficiency di sini, rumus dia kita boleh tulis sebagai power out divide by power in, dan power in-nya adalah effective heat. Dan kita tahu bahawa effective heat adalah nilai ini. Okay, so jadi kita kata effective heat kita boleh kira dengan menggunakan rumus ini, kita dapat 87.4 meter dan seterusnya kita boleh mengira kadar alih menjadi 8.23 meter padu per second. So di sini mungkin berlaku kekeliruan ataupun pelajar mula tertanya-tanya. Di sini effective heat adalah 87.4. Tetapi pada soalan sebelumnya kita kira, kita dapati bahawa ia adalah 96.4. So apa yang berlaku? So pelajar kena ingat bahawa pressure yang berlaku di sini adalah pressure pada nozzle. So nozzle itu berada di mana? Nozzle itu berada di belakang. So maksudnya pressure pada nozzle di sini akan menghasilkan 96.84 meter energi. Head of energy. Okay, itu sebab kita masukkan di dalam rumus ini dan dia ada 0.95. So 0.95 ini reflect apa? 0.95 ini reflect kepada losses yang berlaku di sepanjang perjalanan ini. Ia akan menyebabkan had laju yang hit blade di sini ialah 41.41 meter per second. Okay, itu sebab di dalam pengiraan yang tadi tu, okay, kita menggunakan 41.41 kerana ketinggian ini, okay, kerana had laju yang hit blade di sini, yang hit bucket adalah 41.41. Oleh itu, kalau kita convert dia kepada energy head, kita menggunakan V square over 2G, dia akan menjadi 87.4. Okay, yang saya harap pelajar dapat faham bagaimana untuk mengira effective head. Dan pelajar juga perlu faham apa yang berlaku berdasarkan soalan. Kerana soalan untuk Pelton wheel ini, kita kata agak banyak trik yang boleh diberikan. Tetapi sekiranya pelajar faham bagaimana perkara itu berlaku, apa losses yang berlaku di sepanjang perjalanan tersebut dan apa takrifan sebenar effective head, saya rasa pelajar boleh menjawab soalan dengan baik. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat faham. Tidak semestinya kita kata kita ambil mana-mana velocity atau kita ambil mana-mana head untuk kita masukkan. Okay, seterusnya kita cuba mengira the jet diameter ataupun nozzle diameter. So di dalam soalan ini dinyatakan kita ada 4 jet. Okay, jadi apa yang kita kena faham dengan 4 jet ini ialah
Kita telah mengira kadar alir adalah 8.23. So, tetapi kita kata itu adalah kadar alir keseluruhan sistem. Maksudnya kita ada satu pipe yang besar, kadar alirnya adalah 8.23. Daripada 4 pipe yang besar, dia keluar kepada 4 nozzle. Okay. So, ni Pelton wheel. Okay. Oleh itu, kita kata, soalannya adalah diameter jet. Maksudnya diameter yang berlaku di sini. Kita tidak boleh menggunakan kadar alir yang ini kerana kadar alir yang ini telah split ataupun telah dibahagikan kepada 4. Oleh itu, first yang kita kena buat ialah kita bahagikan nilai kadar alir 8.23 bahagi 4. So, kita dapat 2.058 meter padu per second. Oleh itu, kadar alir untuk setiap ini adalah 2.058 meter padu per second. Dan rumus kadar alir adalah seperti biasa. Q sama juga dengan AV. Cuma kita tulis dengan lebih spesifik. Had laju yang keluar pada nozzle dikenali sebagai V-jet. Oleh itu, kita tulis sebagai V-jet. Okay, jadi kita boleh tulis rumus seperti ini. Dan kita ingin mencari apakah nozzle diameter. Oleh itu, kita aim untuk mendapatkan nilai D di sini. Oleh itu, kita boleh mengira tersebut. Kita rearrange equation. Okay, dan kita boleh dapat nilai D sama dengan 0.2526 meter. Okay, seterusnya kita mengira the maximum hydraulic efficiency. Yang ini agak straightforward kerana dia telah diberitahu berkenaan dengan maximum. Oleh itu kita tuliskan equation maximum hydraulic efficiency. Kita masukkan nilai dan kita boleh mendapat nilai hydraulic maximum efficiency ialah 93.5%. Okay, seterusnya kita melihat soalan nombor 2. A Pelton wheel with 2 jets need to produce power of 5,510 kilowatts and rotate at 329 RPM. Water was supplied with pipe length of 1,000 meter from a tank located 350 meters from the nozzle. CV is 0.97. Phi is 0.46, overall efficiency is 85%, and Darcy coefficient is 0.024. Friction loss is 5% from gross heat. Determine nozzle diameter, radius of Pelton wheel, and diameter of delivery pipe. So di sini kita kena berhati-hati. Kita ada diameter di sini, ada nozzle diameter, maksudnya diameter di nozzle depan ini, dan diameter of delivery pipe adalah diameter ini. Okay. Dan saya harap pelajar tidak terkeliru dengan maksud ketinggian. Kerana ketinggian mungkin 350, panjang pipe mungkin lebih panjang daripada itu. Okay. Kerana kalau pipe tu pusing-pusing macam gitu, okay, kita kata pipe itu panjang tetapi ketinggian mungkin rendah. Okay, yang itu saya harap pelajar dapat alert. Yang kedua, saya harap pelajar dapat self-study berkenaan dengan major loss dan juga minor loss yang telah dipelajari pada fluid mechanics 1. So, Darcy coefficient adalah nilai F yang kita cari daripada Moody chart. Okay, saya harap awak dapat ingat lagi, kita cari daripada Moody chart. Okay, kita ada line macam gitu. Kat sini ada Reynolds number, kita bawa naik atas. So, kita cari nilai F di sini. So, F di sini adalah Darcy coefficient. Okay. Tetapi di dalam fluid mechanics 2, kita tidak perlu untuk mengira Moody chart. Okay. Kerana kita beranggapan bahawa pelajar semua telah faham Moody chart. Saya harap tekaan kami tepat lah. Semua pelajar masih lagi ingat untuk mengira Moody chart. Okay. Kalau tak, saya minta untuk soalan tu keluarkan Moody chart sekali lagi. So, jadi saya harap pelajar dapat self-study untuk berkenaan dengan major loss dan juga minor loss. Okay, kita lihat untuk penyelesaian masalah kedua ini. Okay, soalan pertama adalah nozzle diameter. Oleh itu, diberi dalam soalan bahawa effective head adalah 0.95 gross head. So, yang ini dekat mana dia cakap? Dia mengatakan bahawa friction loss is 5%.
So maknanya friction loss ni maksudnya apa? Semua losses yang berlaku di sepanjang perjalanan ini adalah 5% daripada total. Oleh itu, effective head yang hit Pelton wheel di sini ialah, kita boleh tulis sebagai equation ini. So saya harap pelajar dapat alert walaupun tidak diberikan equation ini di dalam kuliah atau sebagainya. Ini membawa maksud bahawa kita boleh menulis equation berdasarkan soalan yang diberi ataupun kefahaman yang telah kita belajar pada fluid mekanik 1 yang lepas ataupun yang kita baru pelajari dalam fluid mekanik 2. Oleh itu kita mengira, kita dapati bahawa effective head dia adalah 332.5 meter. So itu adalah yang berlaku di sini, tetapi mungkin nozzle dan juga jarak ini menghasilkan satu lagi rintangan. Okay, selalunya rintangan disebabkan perjalanan air kita tidak boleh kira berdasarkan ini. Kerana apa? Ia telah berada di luar pipe. Okay, jadi kita boleh mengira velocity of jet kita kata adalah CV square root 2GH efektif. Okay, kerana ini yang kita kira kita beranggapan bahawa efektif tu adalah di depan ini. Oleh itu kita masukkan nilai, kita boleh dapat bahawa had laju jet ataupun had laju jet yang menghentam blade di situ ialah 78.35 meter per second. Okey. Oleh itu kita nozzle diameter selalunya berkait rapat dengan kadar alir. Kerana apa? Rumus adalah Q sama dengan AV. Oleh itu had laju yang melalui nozzle adalah had laju jet. So jadi kita cuba untuk mendapatkan apakah had laju jet dulu. So itu yang kita membuat pengiraan ini. Okay, had laju jet adalah 78.35. Okay. So kemudian kita perlu untuk mendapatkan kadar alir. Bagaimana untuk mendapatkan kadar alir? Selalunya ia ada dalam pengiraan efisiensi. Kerana pengiraan efisiensi sebenarnya ia berasaskan kepada power. Power rumusnya adalah rho GQH. Okay. Jadi kita akan pilih overall efficiency kerana rumus dia agak mudah, ia tidak melibatkan Euler head. Okay, kita akan ada total power output divide by power input. So power output telah diberi dalam soalan 5510 kilowatt atau 5.5 megawatt. Okay. So kemudian kita masukkan power input iaitu effective head di sini dan kita boleh dapat ia lebih kurang 2 meter padu per second. Walaupun sebenarnya kalau yang terbaik awak kekalkan nombor 1.99 meter padu per second. Itu yang terbaik sebenarnya. Kalau saya ringkaskan kepada 2 sahaja. Kerana apa? Dalam soalan kita ada 2 jet. Jadi saya nak senang bahagikan, saya bundarkan kepada 2. Tapi yang sebaiknya awak tulislah 1.99. Kemudian untuk flow rate untuk 1 jet, kita kata kita bahagikan lagi kepada 2. Jadi awak kena faham bahawa delivery pipe ada 1 dan selepas ini dia split kepada 2. Okay. Dan kita boleh mengira nozzle diameter dengan menggunakan rumus ini. Saya rasa pelajar alert, saya telah terangkan tadi. Oleh itu kita boleh mengira nozzle diameter sama dengan 0.127 meter. Okey, seterusnya kita pergi kepada radius of Pelton wheel. So kita ketahui bahawa speed ratio 0.46 sama dengan U over V jet. So kita tahu, kita tidak tahu U tetapi kita telah berjaya mengira velocity of jet. Oleh itu kita boleh dapat nilai U sama dengan 36.04 meter per second dan seterusnya kita boleh mengira diameter of jet dengan menggunakan rumus U sama dengan pi d n over 60. Kita boleh dapat diameter sama dengan 2.09 meter. Oleh itu radius, oleh kerana soalan adalah radius, okay, kita kena modify sedikit nilai yang kita dapat, kita bahagikan 2, so kita boleh menulis radius of Pelton wheel is 1.045 meter. Walaupun awak berjaya menjawab 2.09, kalau awak tak boleh dapat jawapan dalam bentuk radius, so kita selalunya akan potong markah. So saya harap pelajar dapat alert perkara tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada diameter of delivery pipe. So yang ini saya harap pelajar dapat faham.
Ini yang dimaksudkan dengan delivery pipe. Nozzle tadi dia split kepada dua. So maknanya diameter kat sini dengan diameter kat sini mungkin kecil sedikit kerana kita nak had laju yang tinggi. Tetapi dua aliran ini adalah berpunca daripada satu delivery pipe. Okay, sekarang ni soalannya adalah mencari diameter of delivery pipe. Kerana di dalam ketika soalan ini dikeluarkan, ramai pelajar yang memberi jawapan yang sama dengan yang nombor 2. Dia cakap, okay, delivery pipe sama dengan diameter nozzle. Okay, tak. Walaupun kita kata ia satu pipe, mungkin delivery pipe besar dan nozzle kita kata muncungnya adalah lebih runcing. So, jadi saya harap pelajar dapat imagine apa yang dikatakan nozzle dan apa yang dikatakan delivery pipe. Okay, so di sini kita kata bila dia melibatkan delivery pipe, dia adalah melibatkan losses. Oleh itu, kita telah belajar bahawa losses kita boleh kira dengan menggunakan, untuk soalan ini dengan menggunakan ini. Kenapa? Dari mana kita dapat 0.05 ini? Kerana di dalam soalan dia ada cakap friction loss is 5% from the gross head. So maksudnya friction di sini adalah 5%. So jadi kita kata 5% daripada gross head 350. So kita boleh kira sebagai 0.05 darab 350. So losses adalah 17.5 meter. Dan dalam soalan dia beri dalam bentuk Darcy coefficient, membawa maksud mungkin kita perlu untuk equalizekan nilai losses ini 17.5 meter dengan rumus major loss yang kita belajar dalam fluid mechanics 1. So rumus dia adalah F L over D V square over 2G. So tetapi di dalam rumus ini kita dapati mungkin ada sedikit kekurangan, iaitu kita perlu mencari kadar alih. Kita perlu mencari had laju. Okay, sedangkan had laju mungkin susah untuk kita cari. Jadi trik yang selalu digunakan, kita substitute ataupun kita gantikan nilai velocity tersebut dengan equation yang melibatkan kadar alih. Kenapa kita kena ubah kepada kadar alih? Kerana kadar alih sebenarnya adalah constant. Constant tu macam mana? Walaupun kat sini ada 2 atau 3 nozzle, okay, total kadar alih yang keluar pada setiap nozzle adalah sama dengan total kadar alih pada inlet. So ini awak kena faham lah, kita ada 1, 2 atau 3 nozzle di sini. Jadi maksudnya inlet di sini A katakan. So A adalah sama juga dengan 1 dicampurkan dengan 2 dicampurkan dengan 3. So jadi kita kata kita kena faham. Oleh itu kita ada kelebihan sekiranya kita tukar velocity tadi kepada kadar alih. Kerana apa? Kita telah ada total kadar alih iaitu 2 meter padu per second. So jadi kita boleh masukkan nilai. Okay, kita masukkan nilai kadar alih di sini sama dengan 2 meter padu per second. Oleh itu, kita boleh dapat nilai D kuasa 5 sama dengan 0.453. Dan awak kena ingat, ini adalah D kuasa 5. Oleh itu, nilai diameter adalah 0.85 meter sahaja. Okey, seterusnya kita pergi untuk soalan 3. A Pelton wheel system with 2 jets receive water supply from a tank. The delivery pipe length is 2 km. The tank located 380 meters above the nozzle. Turbine rotate at 500 RPM and produce 5 megawatt. Okay, loss head of flow in pipe due to friction is 8% from turbine head. Pipe friction coefficient is 0.006. CV is 0.95 and phi is 0.48. Nozzle efficiency is 0.9 and overall efficiency is 88%. Okay, kat sini kita kata mungkin ada trik. Mungkin pelajar akan kata, kita dah ada CV tapi dia beri juga nozzle efficiency 0.90. So jadi kat mana yang perlu kita lihat? So jadi yang kat sini saya harap pelajar dapat memahami perkara tersebut. 0.95 di sini, CV adalah velocity coefficient. Maksudnya daripada dia bergerak daripada point 2 ke point 3, dia bergerak dengan certain velocity menyebabkan kekuatan ataupun tenaga diperlukan. So tenaga itu
akan menyebabkan berkurangnya had laju pada 3. Oleh itu, berapa persen had laju berkurang? Adalah sebanyak 5%. Kerana CV dia adalah 0.95. So nozzle ini apa pula? Nozzle ini kita kata adalah minor loss yang berlaku pada sini. Okay. Diberi 0.9, kita pun dah belajar dalam fluid mekanik 1, kita ada major loss, kita campur lagi dengan minor loss untuk total losses. Okay, jadi maknanya kita ada minor loss daripada nozzle. Dan kita kena ingat minor loss, rumus dia adalah K didarabkan dengan V square over 2G. So yang ini saya harap pelajar dapat alert tentang soalan ini. Okay, soalannya adalah determine the pipe diameter. So maksudnya ini yang dikatakan pipe diameter, and then determine the diameter of Pelton wheel. So kita perlu untuk mencari diameter Pelton wheel. Okay, kita pergi kepada pipe diameter. So first kita faham, kita cuba menyelesaikan masalah yang ada pipe di sini. Oleh itu kita buatlah Bernoulli equation, point 1 di sini dan juga point 2. Okay, jadi kita ada pressure, velocity and height, potential, and then equal to outlet plus major and minor loss. Okay, ini. Okay, kalau kita tak nak kira pun tak apa, nanti pengiraan ini saya splitkan supaya kita nampak kita nampak pengiraan dengan lebih jelas. Okay, di sini saya hanya mengira major loss sahaja. Okay, so jadi major loss adalah 8%. Okay, diberi dalam soalan major loss adalah 8%. Kerana apa? Dia beri dalam terms okay, due to friction. Okay, due to friction. Okay, dan kerana dalam soalan ini kita kata dia beri dalam bentuk percentage. So jadi 8% daripada 380 adalah 30.4. Oleh itu, jadi kita bolehlah cakap bahawa major loss di sini due to friction ialah 30.4. Kemudian kita mengatakan bahawa maksudnya had laju setelah dia overcome friction yang ada dalam pipe, so had laju akan menjadi 82.81 meter. Kerana apa? Kalau mungkin tidak ada friction, kita kata mungkin had laju dia 85, laju sikit. Tetapi oleh kerana ada friction, so had laju akan menjadi perlahan. So had laju V2 di sini membawa maksud kita ada pipe di sini, kita ada nozzle, so mungkin had laju pada kedudukan ini. So di sini kita kata dia adalah 82.81. Okay, kerana apa? Kerana apabila had laju ini melalui nozzle, so nozzle di sini akan ada minor loss pula. Okay, akan ada minor loss. Okay. So jadi apa yang kita perlu buat ialah, okay, diberi bahawa nozzle efficiency adalah 0.90. Jadi apa yang kita buat, kita kena faham maksud nozzle efficiency itu, kita kata ada sedikit rintangan pada nozzle. Oleh itu had laju akan semakin berkurang. So macam mana kita buat? Kita darabkan 0.9 dengan 82.81. So had laju yang keluar nozzle adalah 74.53 meter per second. Okay. Itu baru had laju yang keluar pada 2. Dan kita tidak boleh menggunakan had laju ini kerana had laju ini bukanlah had laju yang hit bucket. So apa had laju yang hit bucket? Adalah had laju pada kedudukan 3. So tetapi adakah had laju tersebut sama? Kita jawapannya adalah tidak. Kerana diberi dalam soalan sepanjang perjalanan daripada 2 ke 3, ia mengalami kehilangan tenaga sebanyak 5%. Kerana nilai CV-nya adalah 0.95. Oleh itu, kita beranggapan bahawa had laju yang menghentam bucket adalah 0.95 darab 74.53 sama juga dengan 70.80 meter per second. Jadi maksudnya kita boleh mengira had laju yang menghentam bucket adalah 70.80 meter per second. Itu maksudnya kita menunjukkan tenaga dalam bentuk kinetik. So, tapi kalau tenaga tersebut kita tunjukkan dalam bentuk potential, dalam bentuk ketinggian air. So, macam mana kita boleh convert menjadi dengan menggunakan rumus ini. Oleh itu, kita boleh mengira effective head
sebagai V square over 2G. So kita gunakan V3 kuasa 2 bahagikan dengan 2G, kita boleh dapat 255.47. Maksudnya kita sekiranya friction tidak ada, maknanya major loss tidak ada, minor loss tidak ada, nozzle tidak ada friction, air bergerak tidak ada friction, memadai untuk kita letak air setinggi 255.47 meter instead of 380. Kerana apa? Kerana tidak ada losses. Okey, memadai kita letak 255 meter dan dia tetap akan menghasilkan had laju yang sama, iaitu 70.8 meter per second. Tetapi oleh kerana ada resistance, so kita kena letak air lebih tinggi sedikit kerana ada bahagian yang akan digunakan untuk menghalang ataupun untuk melawan geseran. Okey, so oleh kerana kita telah dapat velocity of jet, so kita boleh mengira velocity of wheel. So kita ada rumus U sama dengan V darabkan VJ. So kita masukkan nilai VJ, masukkan nilai V. Kita boleh dapat ia 33.98 meter per second. Oleh itu kita boleh mengira apakah flow rate dengan menggunakan rumus ini. So kita masukkan nilai, kita boleh dapat ia sama juga dengan 2.27 meter padu per second. Okey, seterusnya kita pergi kepada diameter of delivery pipe. Okey. Bukan, okey. So kita menggunakan either losses in pipe. So kita tahu bahawa losses adalah 8%, iaitu sebanyak 30.4. So ini adalah rumus major loss yang kita belajar dalam fluid mechanic 2, fluid mechanic 1. Cuma triknya ialah kita gantikan dengan velocity dengan nilai kadar alih. Kerana apa? Nilai kadar alih adalah sama ataupun kita boleh mencari nilai kadar alih dengan lebih mudah kerana nilai kadar alih untuk nozzle dan sebagainya telah kita dapat dalam soalan. So kita masukkan semua nilai, Q 2.27 dan nilai F adalah 0.06. Oleh itu kita boleh dapat delivery pipe diameter is 0.7 meter. Dan seterusnya kita mengira diameter of Pelton wheel oleh kerana daripada nilai V tadi. Okey, kita nilai V yang sebelumnya kita dah dapat nilai U di sini. Oleh itu kita boleh mengira diameter of Pelton wheel dengan menggunakan rumus yang ditunjukkan di dalam skrin. Kita boleh dapat diameter sama juga dengan 1.298 meter. Okey, seterusnya kita melihat soalan nombor 4. A Pelton wheel with two jets produce power of 2 megawatt at 400 rpm. Wheel diameter is 1.5 meter. Gross height is 200 meter. Efficiency for delivery pipe is 90%. Relative velocity at outlet was decreased 10% from inlet. Bucket angle is 165 degree. So relative velocity ni membawa maksud apa? Ia adalah VR. Outlet adalah 2, was decreased 10%. So ia sama juga dengan 0.9 compared to VR1. So saya rasa pelajar perlu alert tentang perkara ini, tentang bagaimana cara untuk menterjemahkan ayat supaya menjadi mathematical expression. Determine the net head, the oiler head, hydraulic efficiency dan juga diameter of jet. Okay, kita pergi untuk penyelesaian masalah. Saya tak tunjukkan velocity dan triangle yang ada di sini. Okay, saya listkan semua sekali data daripada soalan seperti yang tertera di dalam slide. Kemudian pelajar boleh membuat pengiraan. So the net head. Okay, the net head maksudnya ialah effective head sama juga dengan gross head didalamkan dengan delivery efficiency. So diberi dalam soalan ia adalah sekitar 0.9. Oleh itu kita kata effective head adalah 180 meter. Okay, seterusnya kita perlu untuk mengira oiler head. So oiler head kita boleh gunakan rumus ini sahaja atau kita boleh menggunakan rumus ini bergantung ke mana bagaimana untuk kita mendapatkan nilai.
Okay, so jadi kita dapati bahawa untuk memenuhi rumus ini, kita perlu mengira mungkin V1, U dan sebagainya. So jadi kita boleh mengira nilai U dengan menggunakan rumus ini. Kita masukkan semua nilai, kita dapat ia sekitar 31.4 meter per second. Dan kita boleh mengira velocity of jet dengan menggunakan rumus ini. Kita masukkan nilai kerana tidak diberi nilai CV memadai untuk kita mengatakan nilai CV sama juga dengan 1. Oleh itu, kita boleh mendapat nilai velocity of jet sama dengan 59.43 meter per second. Okay, kemudian berdasarkan daripada soalan, kita dapati bahawa nilai K adalah 0.9 dan nilai beta adalah 15 darjah 15 degree. Oleh itu, kita boleh mengira Euler head sebagai 167.71 meter. Okay, seterusnya kita mengira hydraulic efficiency. So, ini adalah rumus untuk hydraulic efficiency. So, antara cara yang mudah ialah kita, idea ni adalah power out divide by power in. Power out adalah rho GQHE divide by rho GQ H efektif. Okay, ada ketika dengan mudah sekiranya awak faham keseluruhan rumus, kita tahu bahawa power adalah rho GQH. Oleh itu kita boleh cancel off nilai rho GQ. Memadai untuk kita mengira apakah efisiensi untuk hydraulic efficiency dengan cara membahagikan dengan Euler head dibahagikan dengan 180. So nilai 180 adalah effective head. So kita boleh dapat hydraulic head adalah 93.17%. Okey. Ataupun awak boleh menggunakan dengan pelbagai cara untuk menghasilkan jawapan yang sama. Okey, seterusnya kita cuba untuk mengira diameter jet. Oleh itu diberi dalam soalan bahawa power yang dihasilkan oleh Pelton wheel tersebut adalah 2 megawatt. Okey, dan kita beranggapan bahawa mechanical efficiency adalah sama dengan 100%, tidak ada sebarang kecacatan. Dan dalam masa yang sama ia tidak dinyatakan di dalam soalan. Dan kita bermula dengan pengiraan, maknanya kita rearrange equation untuk mechanical efficiency dengan beranggapan bahawa mechanical efficiency adalah sama dengan 1. Kita boleh mengira kadar alih sama dengan 1.216 meter padu per second. Oleh itu, oleh kerana kita mempunyai 2 jet di sini, so kita bahagikan dengan 2, kita boleh mendapat apakah had laju untuk apakah kadar alih untuk satu jet tersebut. Okay, yang paling mudah kita menggunakan rumus ini, Q sama dengan AV, dan kita boleh membuat pengiraan bahawa diameter ialah 0.114 meter.